Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung pembelajaran kita pada minggu ini dengan tajuk yang seterusnya dalam bab laju dan pecutan, iaitu pecutan. Minggu lepas kita dah belajar tajuk laju. Ada satu tajuk kecil yang saya sengaja tinggalkan. Kita tengoklah kalau saya dapat selesaikan minggu ni lah. Kalau tak, kita bersambung pada minggu lagi satu lah. Disebabkan hari Rabu ni dah cuti kan. Tengoklah macam mana. Iaitu laju purata. Laju purata cikgu reserve dulu. Sebab benda tu dia banyak sikit pengiraan dia. Kalau kata tak sempat, buka sekolah nantilah kalau jumpa dengan kamu lah. Okey, cikgu teruskan dengan pecutan. Pecutan ni, definisi dia adalah perubahan laju terhadap masa. Maksudnya, kalau pada sekian-sekian masa, contoh kereta dia bawa dengan kelajuan tertentu, dalam masa 5 saat dia nak potong lori. Okey, dia nak potong lori, potong, dan lepas potong, tempoh dia potong lori tu adalah 5 saat. 5 saat tu dikatakan pecutan. Maksudnya berlaku perubahan laju. Kalau berlaku perubahan laju, katalah daripada 10 km per jam, dia bawa dia press motor bawa 50 km per jam. Sebab apa? Sebab nampak polis, dia lari. Jadi dia pecuk motor, dia laju-laju, dia nampak polis, dia pecuk motor. Itu dinamakan pecutan. Pecutan kan memecut. Pecutan. Pecutan juga boleh berlaku dalam dua situasi, yang mana yang pertama dipanggil pecutan positif. Maksudnya kelajuan tu meningkat. Dan yang kedua dipanggil pecutan negatif. Negatif tu maksudnya kelajuan tu menurun. Contoh, kalau kereta tengah bawa laju, tiba-tiba ada traffic light merah, so dia kena berhentikan kereta. Tempoh masa dia berhentikan kereta tu katalah 5 saat. Dalam masa 5 saat tu adalah tempoh pecutan negatif. Itu maksud dia. Okey, seterusnya pula, unit bagi pecutan adalah kilometer per jam kuasa 2, ataupun kita boleh pakai meter per saat kuasa 2. Selalu kita guna meter saat kuasa 2 lah. Kilometer per jam ni, kilometer per jam kuasa 2 jaranglah kita pakai. Kita pakai meter per saat kuasa 2. Selalunya pecutan kita ambil kira objek yang kecil. Kalau melibatkan kilometer per jam kuasa 2 ni, dia jadi susah sikit kaedah pengiraan dia. Kalau kata sebab tempoh pecutan dia tak ambil masa yang lama. Sebab hanya beberapa saat, ataupun paling kurang pun 30 saat dah paling banyak pun. Kan, jadi bila pakai kilometer per jam kuasa 2, kamu nak kena convert pula saat pergi kepada jam. Jadi banyak kerja sikit. Nanti saya ajarlah bila berkelapangan untuk buat benda ni, macam mana nak convert unit tu. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah definisi pecutan dalam bentuk formula. Kalau nak kira, pecutan adalah perubahan laju terhadap masa. Maksudnya perubahan laju bahagi dengan masa dekat sini. Jadi bila perubahan laju tu melibatkan laju akhir tolak dengan laju awal. Starting punya laju tolak laju yang last tolak dengan laju yang awal bahagi dengan masa. Ni formula bagi pecutan. Formula bagi pecutan. Itu formula pecutan. Okey, ni memang dibagi dalam bahasa lah. Okey, yang seterusnya pula, aspek seterusnya adalah graf bagi laju dan masa. Bila ada graf laju masa, garisan ni menunjukkan garisan pecutan. Yang warna hijau ni adalah garisan pecutan bagi graf laju dan masa. Ada juga graf jarak dengan masa. Bila jarak dengan masa, yang ni adalah garisan laju. Sekarang ni laju dengan masa ni adalah garisan pecutan. Benda ni kamu naik tingkatan 5, kamu belajarlah nanti. Ni sekadar pengenalan je lah, tak ada tanya pun. Okey, laju dan masa ni pecutan macam ni. Nampak daripada berapa masa ni, kalau kita tengok graf ni, makin lama dia makin meningkat dia punya pecutan dia. Kan, dipanggil meningkat lah, makin naik lah. Pecutan ni makin laju. Maksudnya menunjukkan kenderaan tu makin laju, meningkat kelajuan dia. Yang kedua pula, kamu tengok masuk saat pertama, saat kedua, saat ketiga, contoh saat keempat, kelajuan dia makin lama makin kurang. Yang ini dipanggil nyah.
pecutan. Bukan maknyah tau. Maknyah tu lain. Ni nyah. Nyah ni maksudnya buang. Buang tu maksudnya kelajuan dia makin kurang. Contoh kereta macam saya cerita tadi lah. Kereta nak brake, makin lama makin pelan. Itu maksud kelajuan dia berubah daripada laju pergi kepada perlahan. Itu dinamakan nyah pecutan. Dan ini dikatakan pecutan negatif. Okey, ni pula. Sayap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tak berubah pun. Laju dia takat tu. Kalau kata laju dia 40 km per jam, takat tu lah. Yang ni dipanggil pecutan sifar. Tak ada pecutan. Pecutan bukan ada betul. Tak ada pecutan. Pecutan dia tak ada. Maksudnya tak mecut pun. Dia bawa relax. Kalau lori tu bawa 10 je km per jam. Kalau motor tu maintain 60 je kena. Dia tak berubah. Dia tak berubah kelajuan. Kena faham konsep. Pecutan adalah perubahan laju. Kalau ada perubahan laju, baru ada pecutan. Kalau tak ada perubahan laju, maksudnya tak ada pecutan. Contoh paling mudah, kamu daripada berjalan nampak anjing kejar, tiba-tiba kamu lari lintas pukang. Itu baru ada pecutan. Tapi kalau kamu nampak anjing, kamu tak lari, kamu buat bodoh je, itu tak ada pecutan lah. Maksudnya kamu jalan reda lah, anjing tu gigit kamu ke apa, lantak lah kan. Itu dinamakan pecutan sifar. Boleh faham? Yang kedua, untuk hari ini pula, aktiviti yang pertama untuk hari ini adalah macam mana kita nak kira pecutan. Ada 3 contoh di hadapan. Kita tengok yang pertama ni, kereta mainan yang bergerak pada kelajuan 4 meter per saat. Kemudian dia bergerak pada kelajuan 8 meter per saat. Jadi dalam masa 8 saat dia bergerak 8 meter per saat. Okey, saya nak cerita kat kamu. Ini dinamakan laju awal. Ini dinamakan laju akhir. Yang ini adalah masa. Okey, ni kena kategorikan ni. Kena kategorikan macam ni. Okey. Pecutan formula dia adalah laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa. Okey, laju akhir adalah 8, laju awal 4 bahagi masa 8. So 8 tolak 4, 4 per 8. So 4 bahagi 8, gunalah kalkulator. 4 bahagi 8 dapat 0.5. So jawapan mesti dalam perpuluhan. 0.5 meter per saat kuasa 2. Sebab apa? Dia pecutan. Pecutan dia mesti masa tu mesti dia ada kuasa 2 kat situ. Yang ni. Okey, boleh Baik, contoh yang kedua pula sama macam contoh yang pertama. Pecutan, ni kita pergi laju sikit. Laju akhir adalah 8. Laju awal adalah 3 bahagi dengan 10. Masa dia 10. Kemudian 8 tolak 3, 5. 5 bahagi 10 sama macam tu. Sama lah. Tak percaya sama? Tak percaya? Mari sini saya tunjuk. 5 bahagi 10 kan? Nampak? 0.5 kan? Okey, sama je lah. Tak apalah. Okey, tengok, perhatikan ada tanda negatif tak? Tak ada kan? Tak ada, maka ini dinamakan pecutan positif. Ni pecutan positif. Okay, kita tengok contoh akhir. Orang ni berlari 8 meter per saat. Tiba-tiba dia tertongging. Jatuh. Jatuh. Terseret. Jadi masa dia, laju dia berkurang daripada 3 meter per saat. Dalam masa 5 saat ni dia jatuh. Terseret. Dia laju sangat dia terseret. Jadi pecutan sama dengan laju akhir 3. Jangan ambil 8. 8 ni laju awal. So 3 tolak 8 bahagi 5. Okey, tak tahu 3 tolak 8 berapa, tolong tekan kalkulator. 3 tolak 8. Biar bodoh tak apa, janji pandai waktu guna kalkulator. So jawapan negatif 5 bahagi dengan 5. 5 bahagi 5 dapat 1. So negatif dekat sini. Negatif 1 meter per saat kuasa 2. Nampak? Bila ada tanda negatif, maksudnya benda tu bergerak daripada kelajuan yang laju, dia menurun dia punya kelajuan dia. Okey, boleh faham? Untuk hari ini dahulu. Kalau ada yang lebih-lebih tu nanti kita belajar pada next class. Sekian, terima kasih.